Assalamualaikum, saya Nur Amirah Aina binti Azhari. Pada perbatangan ini, saya akan menjelaskan pada pendahuluan. Dalam Khalifah Tunggal Kelestarian Alam, semua manusia di atas muka bumi ini adalah seorang khalifah. Yang mana, manusia perlu menjalankan amanah bukan sahaja dalam menjaga agama, tetapi juga mentadbir negara. Jadi, apakah konsep yang perlu difahami dalam pembangunan lestari dan Khalifah Kelestarian Alam ini? Dalam mencapainya, ianya dengan cara pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar daripada terhapus dan musnah kepada tangan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Azucia Fazli. Saya akan membentangkan mengenai isu permasalahan yang pertama, iaitu permasalahan pentadbiran pihak berkuasa tempatan. Seperti mana yang kita dapat lihat pada hari ini, pihak berkuasa bekerja keras dalam menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju setanding dengan negara-negara maju yang lain, sehingga mereka sanggup menggadaikan hutan-hutan yang ada bagi menjalankan aktiviti-aktiviti pembangunan. Tanpa mereka dan kita semua sedar, alam semula jadi kita kini diampang kemusnahan disebabkan oleh pembangunan infrastruktur dan peningkatan teknologi yang canggih. Walaupun pembangunan infrastruktur dan kecanggihan teknologi ini adalah usaha pihak berkuasa tertentu untuk memenuhi keperluan dan memastikan rakyat hidup dalam keadaan yang sejahtera, tetapi mereka tidak boleh sewenang-wenangnya menjejaskan kelestarian alam sekitar. Dan seharusnya kelestarian alam perlulah meningkat seiring dengan pembangunan dan kecanggihan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Maira Muhammad Yusof. Seterusnya saya akan membincangkan tentang isu permasalahan yang kedua, iaitu kurang pendedahan mengenai isu alam sekitar. Pada hari ini kita dapat lihat sistem STEM, iaitu terdiri daripada sains, teknologi, engineering dan math. Sering ditekankan program ini adalah untuk melahirkan ramai tenaga mahir dalam bidang sains, kejuruteraan dan teknologi. Oleh yang demikian, akibat penekanan sistem STEM ini telah ditekankan, ia telah menyebabkan isu alam sekitar diambil ringan. Seperti yang kita dapat lihat, penekanan kepada subjek sains dan matematik selalu ditekan dan diutamakan demi saingan untuk menjadi cendekiawan dan tenaga profesional. Tetapi, mengapa penekanan terhadap tentang isu alam sekitar ataupun ilmu tentang alam sekitar diambil ringan dan menjadi sampingan sahaja? Seperti contoh, bangunan pencakar langit yang dibina oleh pakar mahir arkitek atau jurutera sering menjadi isu utama dalam isu alam sekitar. Contohnya, Kandar Runtuh. Ini terbukti yang pembangunan dan asas kemahiran sistem STEM yang diaplikasikan tanpa menghiraukan kesan sampingan alam sekitar yang akhirnya memberi kesan dan menjejaskan masyarakat sekeliling kerana mengambil ringan akan isu alam sekitar. Jadi, seharusnya keseimbangan pada pendedahan isu alam sekitar harus seiring dengan kemahiran teknologi dan pembangunan bagi memastikan kelestarian alam dapat dikekalkan. Terdapat dua objektif utama bagi kajian ini, iaitu memberi pendedahan dan pendidikan yang optimum kepada masyarakat mengenai kelestarian alam serta mengenal pasti apakah faktor yang mendorong kepada penyalahgunaan kuasa di peringkat kerajaan terhadap pengurusan alam. Sebagai sebuah kerajaan adalah menjadi tanggungjawab mereka bagi melindungi serta memelihara kepentingan rakyat dan negara. Namun begitu, perkara ini adalah indar kabar dari rupa. Mengapa? Sahabat hari, media massa sering kali memaparkan pelbagai jenayah yang melibatkan sektor awam. Ini menyebabkan rakyat menjadi gusar serta mempersoalkan integriti penjawab awam. Integriti merujuk kepada tingkah laku yang beretika dan yang sejajar dengan undang-undang serta prinsip nilai moral yang diamalkan oleh seseorang individu di dalam organisasi. Menurut SPRM, sektor yang paling terdedah kepada jenayah korupsi adalah sektor awam. Ini kerana kebanyakan aduan berhubung permasalahan ini kebanyakannya melibatkan kaki tangan penjawab awam dari pelbagai agensi kerajaan. Hal ini bertambah kritikal apabila Malaysia berada di tangga terendah di peringkat global berhubung pembasmian isu integriti di peringkat kerajaan. Ini kerana usaha kerajaan dengan mengubah pelbagai polisi tidak mencukupi apabila tiada penglibatan yang komprehensif di seluruh peringkat dan agensi kerajaan. Oleh hal yang demikian, terdapat peningkatan yang mendadak berhubung dengan isu ini. Berikut merupakan sebahagian kecil kes-kes yang berjaya dikesan dan diambil tindakan oleh pihak SPRM pada tahun 2021. Namun begitu, kita perlu ingat kes ini hanyalah sebahagian kecil dan perjuangan kita masih lagi jauh dalam membasmi isu ini. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai faktor penyalahgunaan kuasa dari segi kurang pemantauan daripada pihak pentadbiran atau pegawai yang bertanggungjawab dalam menyelia aktiviti alam sekitar di Malaysia. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 Atas 127 merupakan akta yang berkaitan dengan membaiki alam sekitar, menghapus, mencegah dan mengawal pencemaran dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya. Dan seharusnya sebagai pihak berkuasa tempatan yang bertanggungjawab dalam menyelia aktiviti alam sekitar, mereka sewajarnya menghadam dan memahami akta ini dengan sebaiknya dan yang paling penting mempraktikannya. Jika ia hanya difahami tanpa diaplikasikan, sudah pasti ianya hanya sia-sia. Sebagai bukti seperti isu pencemaran air yang berlaku di Sungai Selangor yang telah menjejaskan jutaan rakyat di Lembah Kelang, di mana penguatkuasa tempatan tidak dapat menjangkakan bekalan air yang sering dicemari. Selain itu, penguatkuasaan yang lemah dan tiada pelan tindakan yang kukuh ini juga dapat dilihat daripada kes pencemaran udara di Pasir Gudang yang berlaku pada tahun 2019. Daripada kedua-dua kes ini, kita dapat mempersoalkan adakah pihak pentadbiran lalai menjalankan tanggungjawab mereka atau mereka sekadar ingin memenuhi kemahuan diri sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Ridwan. Baiklah, sekarang mari kita lihat kesan pencemaran kepada individu, masyarakat dan negara. Kesannya boleh kita lihat dari dua sudut, iaitu yang pertama dari sudut kesihatan.
Seperti yang kita tahu, kerosakan alam sekitar yang berlaku seperti pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran bunyi, kesemuanya menjejaskan keseluruhan ekosistem flora dan fauna. Kesan daripada aktiviti pencemaran alam sekitar daripada individu yang tidak bertanggungjawab ini, ramai kesihatan rakyat Malaysia yang turut terjejas. Sebagai contoh, insiden yang berlaku di Sungai Kim yang menjejaskan hampir 6,000 orang penduduk. Kesan seterusnya ialah dari sudut ekonomi. Kerosakan alam sekitar juga menjejaskan ekonomi rakyat, yang ini sumber pendapatan mereka. Sebagai contoh, akibat pencemaran air di Selangor, ramai peniaga-peniaga tidak dapat meneruskan perniagaan disebabkan sekatan air yang berlaku. Seterusnya saya akan bincangkan tentang pendedahan dan pendidikan awal kepada generasi muda terhadap alam sekitar. Jadi apakah inisiatif ataupun platform yang dapat mendedahkan tentang alam sekitar? Sudah semestinya melalui pendidikan. Pendidikan merupakan medium yang penting dalam memperbaiki dan membantu masyarakat dalam menangani permasalahan mengenai alam sekitar. Pendedahan tentang alam sekitar dapat dilakukan menerusi pendidikan awal pada peringkat pertama, di mana peringkat pertama boleh dikategorikan kepada kanak-kanak tadika. Kita boleh mengambil contoh negara Jepun yang mendidik generasi mereka akan ilmu alam sekitar dengan mengasingkan bahan-bahan kita semula dan bahan-bahan sisa makanan. Jika kita terapkan pendidikan ini dari peringkat sekolah dan diaplikasikan dalam kehidupan seharian, secara tidak langsung kita akan membentuk satu generasi yang cakna tentang alam sekitar. Berikut merupakan dapatan kajian yang telah kami dapat, iaitu melalui kempen 3R di Instagram dan borang soal selidik yang telah diedarkan di Google Form. Dapatan kajian pada Google Form atau soal selidik ini akan menunjukkan analisa data dan hasil yang dijalankan. Yang pertama, ini adalah analisa data pada dua rajah menunjukkan keprihatinan responden mengenai alam sekitar. Berikut merupakan analisa data yang menunjukkan pengetahuan responden tentang polisi kerajaan. Yang ketiga ialah analisa data mengenai persepsi responden tentang pengurusan alam sekitar. Bagi mendukung aspirasi Khalifah Tunggak Kelestarian Alam, sebuah program Kita Semula telah dijalankan menggunakan platform Instagram yang diberi nama Green Buddies. Terdapat 3 objektif utama, iaitu untuk memberi pendedahan serta pendidikan kepada masyarakat akan kepentingan Kita Semula serta Nafas Baru 5R, memupuk sikap Kita Semula di kalangan anak muda dan bagi melahirkan individu yang berinovatif dan kreatif agar berkemahiran di dalam mengurangkan pemaziran di dalam pengurusan sektor sumber tenaga. Dan pendukung halaman sosial media iaitu Instagram Green Buddies, kami mensasarkan kepada golongan generasi muda dalam lingkungan 12 hingga ke 26 tahun. Golongan sasaran ini lebih giat dan aktif di platform Instagram berbanding Facebook dan Twitter. Hasil dapatan menerusi penunggu halaman media sosial ini, kami telah memuat naik 10 post dan memperoleh 18 followers dan keseluruhan 100 like. Pada keseluruhan, konteks Khalifah Tunggak Kelestarian Alam ini bukanlah mudah kerana skop meliputi bukan sahaja individu, malah seluruh masyarakat di dunia ini. Maka amalan kita semula perlu sentiasa dipupuk dan diperkasakan melalui pendidikan, penguasaan undang-undang dan media massa. Sekian, terima kasih daripada kami.